Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, kita dikejutkan dengan sebuah lagi artikel. Ini berkaitan dengan 4 ahli parlimen bersatu yang telah mengambil keputusan sebelum ini untuk keluar daripada bersatu disebabkan beberapa isu di dalam bersatu berkaitan dengan pilihan raya umum yang ke-15 sebelum ini, di mana keempat ahli parlimen itu yang menang atas tiket GRS. Pada akhirnya bersatu telah membuat satu kejutan besar. Namun, tuan-tuan dan bapak semua, menurut Armizan menjawab bahwa tindakan bersatu tak mengejutkan. Ini pasti mengejutkan ataupun menggemparkan Mahyadin sebagai presiden bersatu. Tindakan bersatu memohon kebenaran mahkamah untuk memulakan semakan kehakiman bagi mengisytiharkan kerusi Parlimen Papar, Batu Sapi, Ranau dan Sipitang sudah dikosongkan, dilihat usaha untuk menggagalkan Parti Gagasan Rakyat Sabah ataupun Gagasan Rakyat. Ahli Parlimen Papar, Datuk Armizan Ali, yang menyifatkan tindakan bekas partinya itu sebagai tidak mengejutkan. Berkata beliau maklum mengenai perkembangan terbabit, namun belum menerima sebarang notis daripada mahkamah atau bersatu. Nah, tuan-tuan dan bapak semua, bagi saya ini pasti satu lagi kejutan yang bakal diterima oleh Mahyadin ataupun Muhyiddin Yassin sebagai presiden bersatu dan juga pengerusi Perikatan Nasional. Dalam artikel ini juga, Jumaat yang lalu, Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Pegawai Awam Parti Datuk Kapten B. Muhammad Suhaimi Yahya telah memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan prosiding semakan kehakiman berkaitan isu berkenaan. Mereka menamakan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul, dan 4 ahli parlimen terbabit, yaitu Armizan sendiri dari Papar, Khairul Firdaus Akbarhan dari Batu Sapi, Datuk Jonathan Yassin dari Ranau, serta Mat Bali Musah dari Sipitang sebagai responden pertama hingga kelima. 4 ahli parlimen itu bertanding atas tiket Gabungan Rakyat Sabah ataupun GRS pada pilihan raya umum ke-15 November lalu. Bersatu memohon perisytiharan untuk membatalkan keputusan Johari melalui surat bertarik 16 Januari 2023 yang menyatakan responden kedua hingga kelima sudah memberi penjelasan dan mengesahkan tidak berlaku kekosongan di 4 kerusi itu. Keputusan berkenaan dibuat berdasarkan tafsiran perlembagaan JRS dan bersatu. Saya tidak terkejut kerana ia tindakan pihak yang tidak ingin melihat usaha untuk menggagalkan, tidak ingin melihat gerakan parti tempatan di Sabah. Ia juga usaha untuk menggagalkan gagasan rakyat yang bergerak dalam satu landasan mengikut citra tempatan. Setelah saya menerima notis atau surat daripada pihak berkenaan, kita akan jumpa pasukan peguam untuk khidmat nasihat, kata Armizan, yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal, Sabah, Sarawak, dan tugas-tugas khas. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, bagi saya ini pasti satu lagi keputusan ataupun kenyataan yang pasti mengejutkan Presiden Bersatu, Mahyadin, dan juga sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Terus sama-sama di dalam channel ini untuk info yang padu, info yang hangat selepas ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi di dalam channel ini dengan satu lagi isu yang panas, isu yang hangat. Akhirnya saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua yang menonton video hari ini, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu pendedahan yang panas, satu lagi kejutan besar kepada semua musuh politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada seterunya, dan kepada pemimpin-pemimpin di dalam pembangkang, dan juga kepada Tun Dr. Mahathir. Nah,
Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu pendedahan bahwa Anwar kata, mereka gelar saya macam-macam, tapi bukan pencuri. Nah, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin dalam kenyataan ini tidak menyebut siapa-siapa nama pemimpin yang mungkin disebutkan di dalam kenyataan ini, namun Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyebutkan siapa nama pemimpin itu. Sudah pasti ini akan menjadikan satu tajuk berita yang pasti mengejutkan ramai orang, terutamanya kepada Tun Dr. Mahathir yang akan berhadapan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah. Dalam satu artikel dari Malaysia Kini, mereka gelar saya macam-macam tapi bukan pencuri. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menjawab kritikan pembangkang terhadapnya. Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata, pelbagai gelaran yang diberikan kepadanya oleh pembangkang, namun bukan gelaran pencuri. Mereka mendakwa Anwar zalim dan menindas rakyat. Tetapi satu perkara yang mereka tidak sebut adalah Anwar mencuri hak rakyat. Dia tak sebut kerana itu hak dia, katanya semasa berucap di Himpunan Madani di Alor Setar, Kedah. Anwar yang juga Menteri Keuangan mendakwa sekiranya rakyat mengetahui urusan kerajaan terdahulu, mereka tidak akan sekali-kali menyokong pentadbiran berkenaan. Dia dipercayai merujuk kepada pentadbiran Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Nah, tuan-tuan dan puan semua, ini pasti satu lagi kejutan kepada pengerusi Perikatan Nasional. Di mana kita tahu setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri, akhirnya beliau telah membuat satu kenyataan berkaitan dengan sebuah penyelewengan dana yang amat besar untuk rakyat Malaysia. Satu penyelewengan dana pada mulanya adalah RM600 bilion dan akhirnya susut kepada RM92.5 bilion. Pada akhirnya dibuktikan. Akhirnya Muhyiddin Yassin didakwa di mahkamah. Nah, dalam artikel ini tuan-tuan dan puan semua, Anwar yang juga Menteri Keuangan mendakwa sekiranya rakyat mengetahui urusan kerajaan terdahulu, mereka tidak akan sekali-kali menyokong pentadbiran berkenaan. Dia dipercayai merujuk kepada pentadbiran PN, yaitu yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin sebelum ini. Terdahulu, kira-kira 4.000 orang meredah hujan di Alor Setar, Kedah, untuk melihat Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Himpunan Madani di negeri itu. Nah, kita dapat lihat tuan-tuan dan puan-puan, 4.000 orang, 4.000 rakyat Malaysia meredah hujan di Alor Setar hanya untuk melihat sosok tubuh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kebanyakan yang hadir berlindung di bawah kemah yang didirikan di sekitar lokasi dataran Stargate, walaupun ada yang telah bersedia dengan payung dan baju hujan. Anwar tiba kemudian pada pukul 9 malam. Ketika hujan reda, dia melancarkan bas dan truk perpaduan pada 10.20 malam dengan diiringi Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi turut menghadiri perhimpunan itu bersama menteri lain yaitu Salahuddin Ayub dan Fahmi Fadzil. Menurut Saifuddin juga, bas 2 tingkat itu akan digunakan untuk berkempen bagi PRN akan datang. Nah, tuan-tuan dan puan semua, dalam kenyataan ini, Anwar kata mereka gelar saya macam-macam tapi bukan pencuri. Dan pada masa yang sama juga, Anwar juga sebagai Menteri Keuangan mendakwa sekiranya rakyat mengetahui urusan kerajaan terdahulu, mereka tidak akan sekali-kali menyokong pentadbiran berkenaan di mana menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim dinyatakan adalah merujuk kepada pentadbiran Muhyiddin Yassin semasa PN menjadi kerajaan dahulu. Bagi saya ini satu lagi isu yang mengejutkan, satu lagi kenyataan yang pasti mengejutkan seluruh kepimpinan Perikatan Nasional. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan puan semua? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.